Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Azhar Idrus ditanya tentang seorang dreba kapal terbang yang memakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Siapa pula dreba kapal terbang tu ya? Baik, tak apa. Nanti saya akan mainkan video tersebut dan akan berikan ulasan, react dan kritikan. Sebelum itu, satu peringatan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, baik video ini mahupun alhamdulillah seluruh saluran YouTube saya ini, saya tujukan kepada mereka yang ingin menambah ilmu, kepada mereka yang ingin meningkatkan kematangan dan bagi mereka yang ingin meluaskan pandangan. Bagi sesiapa yang sebaliknya, bagi sesiapa yang enggan menambah ilmu agamanya dia nak biar sama je pada tahap yang dia belajar zaman sekolah dulu. Pelbagai ilmu dunia dia top up, dia tambah, tapi ilmu agama dia nak biar zaman sekolah saja dulu. Bagi sesiapa yang hendak membiarkan dirinya dalam suasana jumud, bagi sesiapa yang ingin menyempitkan pandangannya kepada satu, kita sebut apa, comfort zone. Aku tahu satu pandangan cukuplah, aku tak mau tahu pandangan lain, maka video ini, maka saluran YouTube saya ini bukan untuk anda. Ia adalah untuk orang yang menambah, orang yang ingin menambah ilmu, meningkatkan kematangan, meluaskan pandangan. Tak setuju tak apa. Sekurang-kurangnya anda tahu bahawa di sana ada pandangan yang lain. Sekurang-kurangnya anda tahu pandangan yang lain itu pun ada dalilnya, ada hujahnya ya. Baik, sekarang saya mainkan video yang dimasukkan itu. Ada seorang dreba kapal terbang, dia kata boleh pakai kasut dari kulit babi. Sebab Quran kata jangan makan, bukan jangan pakai. Nak jawab gua ni? Jawabnya ikut ulama, jangan ikut dreba kapal terbang. Faham? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama jika kamu jahil. Yang mungkin tanya dreba kapal terbang tu apa? Faham nama ni, mu yang cari penyakit. Tak salah dia, dah salah mu. Ha, kerana dia kata dalam Quran kata jangan makan, bukan jangan pakai. Ha, jadi daging babi boleh buat piau. Ambil daging babi semayang buat apa boleh buat piau. Ikat dengan tali rupiah. Apa? Piau daging babi. Apa? Tuhan kata larang makan, pakai dah haram. Ha, sebab tu dalam Islam sumber yang jadi halal haram 4. Faham? Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey? Ni ada satu golongan baru, dia kata kalau dalam Quran tak kata, maka boleh. Ha, ini golongan yang sesat. Dhal wa mudil, dia sudah sesat, tersalah jalan dan nak membawa kita semua pada jalan yang salah. Dalam Quran kata innama hurrimat alaikumul maitah. Nah, atau innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir. Allah haramkan kamu makan daging babi. Sebut dah tulang. Hak haram daging ke tulang? Hak sebut dalam Quran. Daging dalam Quran. Kenapa ulama kata haram semua? Tulang haram, lendir haram, lemak haram, tekak haram, ekor haram. Faham? Habis lemak haram. Kerana kias. Faham lagi? Yang disebut itu adalah juzuk yang menjadi tujuan utama babi itu disembelih. Iaitu babi, iaitu dagingnya. Yang lain mengikut haram belaka. Dan apa Tuhan tak sebut semua? Cukup dengan sebut daging, kerana daging menjadi tajuk utama. Nampak? Atau bagi lapas itu nampak dengan juzuk, tapi wa iradatul kulli, kehendaknya keseluruhan. Nah, jadi bagi orang-orang yang kata Quran tak kata haram pakai, Quran hanya kata haram makan, ajak dia pergi kedai kampung Cina makan sup tulang babi. Syekh, malam ni saya nak belanja sup tulang babi. Haram, tak boleh. Haram buahnya ustaz, dalam Quran kata daging haram. Tulang tak sebut dalam Quran. Saya nak belanja ustaz tulang babi. Ha, berani tak kan? Anak, itu panggil kias. Faham lagi? Bila juzuk yang daging pun dia haram, masuk dengan kulit seluruhnya diharamkan makan. Faham? Ha, jangan. Jadi jawapannya mu nak ikut dreba kapal terbang kan ikut ulama. Ikut ulama. Soalan seterusnya.
Okey, kita sudah pun menonton, sudah pun mendengarnya ya. Baik, orang yang bertanya dan Ustaz Azhar Idrus pun ketika menjawab tidaklah sebut siapa reba kapal terbang itu. Tak mengapa, jelas-jelas terang-terang saya katakan saya sendiri pernah memakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir ataupun ada 3 titik kat situlah. Jadi lazimnya dikatakan itu kulit khinzir dan saya sendiri pernah menceritakannya dalam satu perbincangan di Yahoo Groups. Saya rasa lebih kurang 20 tahun dulu kot. Ketika itu bila ada perbincangan agama banyak dalam Yahoo Groups kan. Jadi apabila ada perbincangan tentang menggunakan kulit khinzir, jadi saya pun ada turut sama dalam perbincangan itu dan saya sendiri ada terangkan bahawa saya sendiri memakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Dan ada juga yang telah screenshot kenyataan saya itu dan disebar-sebarkan. Tak apa, saya suka disebar-sebarkan. Sebab apabila ia disebar-sebarkan, manusia ni ada 2 jenis. Satu yang positif. Bila yang positif tu, bila dia baca, dia akan, this is something different. This is something new. Lalu dia pun akan mengkaji lanjut. Ataupun dia bertanya kepada saya. Kemudian sudah tentu ada saja yang negatif yang mereka gunakan screenshot itu untuk kutukan, untuk sindiran. Itu terpulang pada mereka lah. Saya suka kepada orang yang positif di mana mereka ni bila nampak sesuatu yang lain, dia menjadi satu trigger, satu pencetus untuk dia mengkaji, meluaskan lagi pandangannya. Kan, kalau tak tanya saya pun boleh saja meluaskan kajian daripada sumber-sumber yang lain. Okey, jadi kalaulah yang bertanya itu merujuk kepada saya, don't worry, tiada masalah. Memang saya pernah pakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Baik, dalam isu ini, alhamdulillah, ada satu video lain di mana Ustaz Dr. Mazhar juga ditanya soalan yang seumpama. Ayuh kita tonton jawapan dan penjelasan daripada Ustaz Dr. Mazhar dan sama-sama kita nilai. Sama-sama kita nilai bukan kerana siapa ustaz favourite, bukan kerana pihak itu ke pihak ini, tapi kita nilai siapakah yang sebenarnya jumud lagi sempit lalu mencela dan mengkritik pandangan yang berbeza dan siapakah yang sebenarnya matang lagi luas ilmunya. Okey, jadi saya mainkan video penjelasan Dr. Mazhar. Terima kasih diucapkan kepada Pro Media Tajdid. Terus yang pakai kulit babi, bulu babi, terus cat yang pakai bulu babi, itu ada juga ustaz kata boleh pakai. Sebab dia bulu dia dah kena kulit lain. Tapi dia tak ada macam isak-isak bulu tu tak makan, tak ada kan. Okey, saya nak jawab, saya nak gurau macam ni. Semua orang ulama-ulama ni, kita kadang-kadang orang ni dia tak open minded, dia baca satu buku saja, dia lepas tu bila dia dengar orang bagi pandangan lain, dia buat terkejut buruk, orang kata. Kan? Dia buat terkejut. Semua ulama sepakat, tak ada yang berkecuali pendapat ijma' babi haram dimakan. Nas jelas, walahmul khinzir, babi haram dimakan. Huriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Dia haram pada kamu bangkai, darah, daging babi. Cuma mereka berbincang, adakah apabila dia haram dimakan, dia juga haram semuanya yang bukan makan juga? Kerana bulu dia, adakah dia juga diharamkan untuk guna? Kalau itu haram daging, haramlah bulu dia. Tak semesti harimau haram dimakan, boleh pula guna kulit bah. Kulit harimau tu kalau kita samak dia kan, samak dia buang, boleh tak guna? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia tak makan buaya makan. Perempuan makan buaya. Okey. Sekejap. Kan babi hutan dia lebih kepada tumbuhan. Jadi penghalang juga. Tapi dia babi. Dia tak babi. Nama dia babi. Okey. Nah, sekejap saya nak selesai soalan ni dulu. Yang tu siput, bukan babi. Ada tak?
apabila orang sebut babi, khinzir, dia kena ambil perkataan asal khinzir. Siput babi tu nama, kalau dia babi siput lain. Ni siput babi. Kalau babi tu babi jenis kecil kan, dan babi siput Arab ni siput. Orang pergi panggil babi, bukan. Dia bahasa Arab khinzir tu apa? Okey. Okey. Tadi, adakah semua benda yang apabila haram dagingnya, haram juga digunakan yang lain daripada? Nabi SAW tengok satu bangkai kambing. Maimunah, isteri dia. Bangkai. Jadi, ada orang kata bangkai nak buat apa? Nabi kata, benarkan, dibaru jilduhu, benarkan untuk kulitnya dibersihkan. Binatang tu mati, kulit dia dibersihkan, bangkai, kulit dia boleh diguna, padahal daging dia tak boleh dimakan. Sebab apa? Dia bangkai. Kulit dia boleh. Tapi kalau binatang tu disembelih, kulit dia bukan saja boleh guna untuk buat dompet, tali pinggang. Makan kulit dia pun boleh, macam kita makan kulit sapi di Indonesia tu. Sebab dia disembelih. Tapi ini binatang yang mana kita, isi dia tak boleh makan. Boleh tak kulit dia dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan. Kulit harimau ke, kulit binatang apa lagi? Beruang ke, kulit apa yang ada di depan rumah kan. Kita tengok, ada orang buat kulit harimau di depan rumah, tengok, mana boleh ni? Boleh tak? Harimau tak boleh makan. Kulit dia boleh tak buat lapik? Boleh tak? Macam takut je nak cakap. Boleh tak? Okey, isu yang timbul di kalangan para ulama ni, babi ni binatang yang haram dimakan. Semua orang setuju. Tapi kulit dia boleh ke tak? Khilaf pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan banyak juga mazhab, dia kata dah babi ni pasal dia dimention secara spesifik dalam Quran, dia memang apa saja daripada babi tu najis. Tak boleh dah dibersihkan lagi. Satu pendapat yang agak prominent lah. Tapi di kalangan para ulama, ada yang berpendapat memang haram dimakan, kulitnya tak haram untuk digunakan. Untuk pijak ke, untuk buat. Pendapat ini disebut oleh beberapa ulama, termasuklah Dr. Al-Qaradawi yang meninggal tu, dia sokong pendapat ni. Kalau orang tanya saya kata banyak lagi kulit lain ada, kan? Pakailah binatang kulit lain lo, tak payahlah ambil kulit binatang yang mana apa, babi yang jadi isu tu. Tapi kalau kita jumpa ada orang pakai, dia Muslim, dia pakai pendapat Qaradawi apa semua ni, kita tak kata awak ni teruk lah agama awak ni. Babi pun halal. Itu sebagai orang tak, dia bukan halalkan babi. Dia tentang kulit dia boleh dipakai ataupun tidak. Kalau kita boleh elak, kita elak lah, tak payahlah. Tapi kalau ada orang, mungkin kita jumpa di negara Arab ke apa Arab ni pergi beli kasut tu sebenarnya ada 3 titik kulit dia tu, kita kata, kita kena tahu ada pendapat dalam hal ni. Semua orang tak ada pernah kata babi haram. Everybody agree upon it. Semua. Faham tak maksud saya? Kita Muslim, kalau ada bab yang ada ulama kata haram, ada ulama kata tak haram, kalau kita boleh ambil, tak payah guna, lebih baiklah. Supaya mengelakkan daripada khilaf itu. Faham tak? Tapi kalau kita jumpa Muslim lain yang pakai, kita kena tahu dunia Islam ni bukan kita saja. Contoh pergi ke Sudan, ke Afrika, mereka mazhab Malik, dia pun makan buaya. Kita tak boleh kata patutlah orang Sudan ni kerah makan benda-benda haram. Tak boleh lah. Dalam mazhab dia benda tu boleh. So ada keluasan hal-hal yang seperti itu. Faham maksud saya? Terutamanya kita bila dah ada banyak pilihan, pilihlah yang tak ada masalah. Tapi kita kena tahu bukan semua orang dalam keadaan Muslim biasa. Ada baru masuk Islam. Ada duduk dengan family dia, ada duduk dengan mak dia. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Okey, agak lawak di situ. Sebab itu kelas khas untuk mereka yang ingin berkenalan dengan Islam. Jadi ada yang tanya tentang babi
babi hutan. Kemudian siput babi pun ada. Okey, siput babi bukanlah. Okey. Jadi babi ni asalkan yang khinzir lah, yang berkaki 4 itu, itulah yang dimasukkan dalam hukum ataupun perbincangan ini ya. Baik, secara lebih detail, secara lebih terperinci dalam kotak description. Kotak description tu mana pula? Okey, baik. Sila pause video ni, tap pada tajuk. Tajuk video tu akan keluar satu kotak, di mana dalam kotak tu saya ada bagi link link video Ustaz Azhar Idrus, link bagi video Dr. Mazhar dan juga link bagi penjelasan Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam isu yang sama ini. Yang ini menggunakan kulit khinzir. Okey, dan para penonton dapat lihat sendiri bagaimana perkara ini sebenarnya ada khilaf. Dan jika dalam video tadi Ustaz Dr. Mazhar menyebut satu nama, iaitu Ustaz ataupun Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, maka dalam penulisan ini Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri menyebut lebih ramai nama-nama ulama ataupun mazhab yang mengharuskan menggunakan kulit khinzir yang telah pun disamak. Baiklah, bersama ini saya bacakan penjelasan oleh Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Beliau telah mengemukakan dua pendapat. Pendapat pertama ialah pendapat jumhur bahawa keseluruhan khinzir adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan, termasuklah kulitnya. Ini kita semua sedia maklum, maka saya tak perlu bacakan. Saya bacakan pendapat kedua, pendapat yang merupakan minoriti. Baiklah, beliau menulis, pendapat kedua iaitu pendapat Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazmin, riwayat daripada Abu Yusuf daripada kalangan ulama Hanafiyah, sebahagian ulama Malikiyah seperti Shahnun, Ibnu Abdul Hakam dan Asy-Syaukani dalam kalangan ulama terkemudian menyatakan bahawa semua kulit menjadi suci dengan proses samak, termasuk kulit anjing dan babi. Hal ini adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Hazmin dalam Al-Muhalla, bahawa kulit bangkai sekalipun, ia kulit babi, anjing, binatang buas atau lain-lain, boleh menjadi suci melalui proses penyamakan. Dalam erti kata lain, apa sahaja kulit yang disamak menjadi suci. Apabila kulit bangkai itu disamak, maka ia halal, yakni boleh untuk dijual beli dan didirikan solat di atasnya. Ini adalah seperti kulit haiwan yang disembelih yang halal dagingnya untuk dimakan. Melainkan kulit bangkai yang disebutkan ini tidak halal untuk dimakan dalam keadaan apa sekalipun. Lebih-lebih lagi kulit manusia, kerana kulit manusia tidak boleh disamak mahupun disiat. Sebaliknya ia hendaklah ditanam meskipun dia seorang kafir. Begitu juga Al-Kasani dalam Bada'is Sana'i menyebutkan, diriwayatkan daripada Abu Yusuf bahawasanya semua kulit menjadi suci dengan proses penyamakan berdasarkan keumuman hadis. Lihat Al-Mabsud oleh Al-Sarakhsi. Angkat layar seterusnya. Manakala Al-Khirashi turut menyebutkan bahawa terdapat 5 pendapat yang menyelisihi pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Di antaranya pendapat yang menyatakan proses penyamakan menyucikan semua kulit sekalipun daripada kulit babi. Ini adalah pendapat Shahnun, Ibnu Abdul Hakam dan Ibnu Faras. Lihat Syarah Mukhtasar Khalil dan Hasyiah Ad-Dusuki. Tambahan lagi, Asy-Syaukani dalam kitabnya jelas memilih pendapat ini. Beliau menyebutkan para ulama telah berselisih mengenainya kepada 7 pendapat. Pendapat yang keenam menyatakan proses penyamakan menyucikan semua kulit. Kulit anjing dan kulit babi pada zahir dan batin. Menurut Imam An-Nawawi, ini adalah pendapat mazhab Daud dan ahli zahir serta dinukilkan daripada Abu Yusuf. Ini adalah pendapat yang rajih, yang ini kuat. Hal ini kerana hadis-hadis yang menyebutkan mengenai perkara ini tidak membezakan antara anjing dan babi dengan haiwan selain keduanya. Lihat Naihul Autar. Selain daripada itu, ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Dr. Salah As-Sawi bahawa semua kulit bangkai boleh disucikan dengan proses samak. Beliau berhujah berdasarkan kepada hadis dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya jika disamak kulit maka ia menjadi suci. Okey, hadis sahih Muslim nombor 838. Begitu juga dengan riwayat Ashabus Sunan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya apa saja kulit yang telah disamak maka sesungguhnya ia telah menjadi suci. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan beliau menilainya sebagai hasan sahih dan ia telah diamalkan oleh kebanyakan ulama. Ia juga telah dinilai sahih oleh pengarang Sahih dan Dhaif At-Tirmizi hadis nombor 1728. Jadi ini dua hadis yang mereka berhujah dengannya bersifat umum meliputi semua jenis haiwan, semua jenis kulit termasuklah anjing dan khinzir. Terakhir, Dr. Zulkifli Al-Bakri menulis, maka berdasarkan hal ini, jelaslah bahawa perkara ini termasuk dalam masalah ijtihad dalam kalangan ulama. Tidak dapat dinafikan lagi. Perbincangan dan perbahasan ulama berkaitan kulit babi adalah lebih luas berbanding perbahasan mereka berkaitan daging babi yang telah disepakati pengharamannya tanpa sebarang khilaf. Sesiapa dalam kalangan mereka yang berpendapat kulit babi menjadi suci dengan proses samak, maka mereka akan mengharuskan juga penggunaannya dalam kasut, kot dan seumpamanya. Namun, sesiapa yang berpendapat ia tidak menjadi suci dengan proses samak, akan melarang penggunaannya dalam perkara-perkara tersebut. Ya, demikian penjelasan Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang pendapat yang kedua. Sebagai catatan tambahan dalam penulisannya ini, Dr. Zulkifli Al-Bakri memilih pendapat jumhur bahawa semua daripada khinzir adalah najis dan tak boleh dimanfaatkan. Cuma di sini saya hendak kongsikan pandangan minoriti dalam hal ini dan apakah dalil mereka. Dan sama-sama kita dapat lihat bahawa ini adalah khilaf yang masyhur. Dan kalau video Ustaz Azhar Idros tadi, mula-mula tu kita dengar beliau ada sebut sesat juga kan. Oh, entah mudah sangat keluar perkataan-perkataan itu daripada mulut Ustaz Azhar Idros ni. Kita dapat lihat berapa ramai ulama yang disesatkan oleh Ustaz Azhar Idros semata-mata kerana beliau tidak tahu adanya perbincangan dalam isu ini, semata-mata kerana beliau tidak tahu adanya khilaf dalam perkara ini, beliau telah menyesat ataupun menyindir mereka yang berbeza pandangan. Okey, jadi kita sila baca dalam kotak description penjelasan yang lebih terperinci daripada Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri dengan dalil pihak yang berkata boleh memanfaatkan, boleh menggunakan kulit khinzir untuk sesuatu tujuan selain daripada untuk makan, ya. Baik. Jadi secara ringkasnya dengar baik-baik, ada 3 perkara, ya. Pertama, para ulama sepakat, bahkan boleh dikatakan ijma', tidak boleh makan atau minum apa-apa daripada khinzir, baik dagingnya atau selainnya, apabila ia dalam keadaan asal, apabila ia dalam keadaan asli. Tadi kita dengar Ustaz Azhar Idros bagi perumpamaan atau sindiran kan, daging tak boleh makan, sup tulang boleh makan ke? Apakah beliau tidak tahu bahawa dalam hal ini sebenarnya ada ijma'? Yang ini tidak boleh makan atau minum apa-apa daripada khinzir, baik daging atau selainnya, apabila ia dalam keadaan asal, apabila ia dalam keadaan asli. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, para ulama berbeza pendapat. Para ulama khilaf tentang sesuatu daripada khinzir yang telah berubah daripada keadaan aslinya. Apakah ia boleh dimakan, minum atau tidak. Apabila saya sebut berubah daripada keadaan aslinya, istilahnya ialah istihalah. Okey, istihalah. Link sekali lagi dalam kotak description. Perbincangan di kalangan para ulama. Perkara yang famous tentang istihalah ni ialah gelatin. Okey, gelatin ni adalah sesuatu ada juga yang diperbuat daripada khinzir, tetapi yang telah berubah daripada sifat aslinya. Jadi, apakah boleh dimakan ataupun tidak? Gelatin ni banyak orang buat untuk jadi kapsul ubat-ubatan kan. Okey. Jadi, ini khilaf. Link dalam kotak description. Saya tak jelaskan di sinilah sebab topik kita bukan tentang istihalah, topik kita ialah tentang kulit. Okey, jadi itu khilaf. Perkara ketiga, para ulama khilaf
tentang sesuatu daripada khinzir untuk dimanfaatkan, untuk digunakan selain makan minum. Okey? Para ulama khilaf tentang sesuatu daripada khinzir untuk dimanfaatkan selain makan minum. Sebagai contoh, kulit untuk dijadikan kasut, dompet, handbag, jaket, glove, kasut. Maaf, kulit. Yang kedua, bulu. Bulu ni famous apa? Untuk painting, untuk mengecat dinding ke, ataupun orang yang suka painting kan, melukis lah, guna watercolor kan. Dan kemudiannya tulang. Tulang ni ada satu kegunaan untuk buat pinggan, dipanggil bone white. Dalam tulang tu ada satu substance yang boleh memberi keputihan yang lain daripada lain kepada pinggan. Okay, kebanyakan pinggan-pinggan yang mahal, restoran yang fine dining, pinggan tu kalau kita terbalik kan, okay, tengok ada tulis bone white. Taklah ditulis bone tu daripada haiwan apa, tapi ada kemungkinan haiwan itu ialah khinzir. Okay? Jadi penggunaan tulang. Okay? Jadi para ulama khilaf tentang sesuatu daripada khinzir untuk dimanfaatkan. Jumhur berkata tak boleh. Jumhur berkata tak boleh kerana ia najis. Minoriti berkata boleh kerana khinzir adalah satu haiwan yang sudah sedia ada ketika Islam disyariatkan, ketika ayat-ayat Quran masih diturunkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka larangan yang diturunkan, larangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis ialah daripada menjadikan ia sebagai makan minum dan juga untuk menjual. Kita tak boleh jual, kita tak boleh menternak khinzir dan menjualnya walaupun tak makan kan. Tak boleh, kita orang Islam tak boleh menternak khinzir dan menjualnya. Tak boleh juga pergi memburu, okey? Lepas tu nak tembak, nak buru haiwan lain yang jumpa khinzir, pergi tembak khinzir, lepas tu pergi jual kepada mereka yang bukan Islam. Tak boleh juga ya. Tentang hukum menjual khinzir ini, sekali lagi, link dalam kotak description, ada penjelasannya daripada Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, jadi ingat ya, 3 perkara yang disepakati. Yang disepakati ialah tak boleh makan minum apa-apa daripada khinzir, baik dagingnya atau selainnya, apabila ia dalam keadaan asalnya, apabila ia dalam keadaan aslinya. Para ulama khilaf sesuatu daripada khinzir yang telah berubah daripada keadaan aslinya, apa yang disebut sebagai istihalah, sama ada boleh dijadikan makan minum atau tidak. Yang ini ada khilaf yang masyhur. Okay? Dan yang ketiga, para ulama juga khilaf tentang sesuatu daripada khinzir yang bukan untuk dimakan tetapi untuk dimanfaatkan, untuk digunakan selain tujuan makan minum, seperti kulitnya, bulunya dan tulangnya. Dan mungkinlah ada mana-mana bahagian lain daripada khinzir yang saya pun tak tahu. Jadi jumhur kata tak boleh, minoriti kata boleh. Jadi ringkasnya, ada yang disepakati dan ada yang dikhilafkan, yang diperselisihkan. Sangatlah tidak patut apabila adanya seseorang yang dinobatkan sebagai raja fiqh di Malaysia ini tidak tahu tentang perbezaan ini, lalu merendah-rendah ataupun menyindir pula orang yang memiliki pendapat yang berbeza. Okey, baik. Kembali kepada Ustaz Azhar, kepada video Ustaz Azhar Idrus. Beliau ada berkata, daging khinzir ni letak atas kepala buat kopiah boleh ke tak? Tak makan tapi letak atas kepala. Okey, baik. Ustaz, tak ada orang buat kerja bodoh macam tu. Okey, jadi kalau kita rujuk pada perbincangan para ulama, baik yang disepakati ataupun yang dikhilafkan, tak ada pula yang nak letak daging khinzir atas kepala. Ustaz nak buat macam tu, kalau up to you lah. Okey, jadi kita bincang perkara yang memang dibincang oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Baik, ulasan seterusnya, mungkin di kalangan para penonton ada yang bertanya kepada saya, kan banyak kasut ada yang diperbuat daripada kulit yang lain, yang saya pergi pilih yang saya pergi pilih kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir tu, kenapa pula? Okey, nak dengar cerita ke tak? Sebab nanti saya cerita, ada orang kata ni saja buat alasan. Okey, tapi ini cerita yang betul. Okey, apabila saya beli kasut yang diperbuat dari kulit khinzir tu, ceritanya ialah saya membuat penerbangan ke salah satu destinasi ke Australia. Tak silap saya, Perth ataupun Melbourne. Okey, apabila saya sudah sampai ke destinasi, ingat saya Perth lah, Perth, Australia, kasut yang sedang saya pakai ketika itu rosak. Saya tak ingat apa yang jadi, tapi rosak yang tak sesuai untuk pakai untuk penerbangan balik nanti. Memandangkan sudah pun mendarat di Perth pada waktu petang,
Jadi bila dah sampai hotel, terus saya tukar baju, terus saya keluar untuk mencari kedai kerana kena beli kasut baru. Kat sana tak jumpa lah pula cobbler tepi jalan yang nak repair kasut. Kalau kat sini mungkin ada kan. Kalau ada pun mungkin ada, tapi sebab kita ni orang asing di negara lain, tak tahu mana tempat yang boleh repair kasut. Jadi pergi kedai kasut yang saya jumpa memang ada pelbagai jenis kasut yang sesuai untuk digunakan daripada pelbagai kulit, tetapi kasut yang ada saiz US 12W. Sebab saya pakai kasut US 12W. W tu wide sebab kaki saya lebar. Yang ada satu tu je yang diperbuat daripada kulit khinzir. Maknanya sebelum saya beli, belik memang nampak ada 3 titik tu. Okey, ini kulit khinzir. Jadi memang telah tanya ya, ada tak kasut lain yang US 12W tapi different skin, not pig skin. Dia kata tak ada, itu saja yang ada. Okey, kasut saiz US 12 yang lain memang ada. Tapi kalau kita maklum kasut ni dia macam kurus ataupun tirus depannya tu. Kaki saya ni jenis lebar dan saya memang tak nak pakai kasut yang tirus sebab ia boleh merosakkan tulang ke jari-jari macam gambar yang saya tunjukkan. Sebab kalau kita ni jenis kaki lebar, pakai pula kasut yang jenis tirus tu, dalam jangka masa lama ia boleh merosakkan tulang kita dan jari kita di bahagian depan itulah. Jadi disebabkan tak ada tu, dan saya pun ada masa tu saja, sesiapa yang biasa pergi Australia akan tahu kedai-kedainya tutup awal. Okey, jadi saya belilah kasut yang ada tu saja, yang memang ketika saya membelinya, saya tahu ia diperbuat daripada kulit khinzir. Dan saya pun tahu bahawa jumhur kata tak boleh, minoriti kata boleh. Namun dalam suasana itu, meskipun bukan darurat, saya pun memanfaatkan pandangan minoriti untuk membeli dan memakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Jadi itulah situasinya. Jadi bukannya darurat, bukannya sengaja juga, sebab macam kita maklum, kalau ada pilihan lain, ambil yang lain-lain. Dan bila kita sebut tentang kasut, sudah tentu ada banyak kasut yang diperbuat daripada kulit selain kulit khinzir. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, disebabkan saya berada di tempat lain, saya pula memang pakai kasut saiz US 12W yang wide, yang lebar. Dan kedai yang ada di situ ketika itu hanya ada satu model tu saja yang diperbuat daripada kulit khinzir, maka saya pun membelinya. Okey, jadi saya memanfaatkan keluasan fiqh yang ada. Bagi sesiapa yang tak setuju tak apa. Sesiapa yang tak setuju tak mengapa ya. Tapi bila dah ada keluasan, macam Dr. Mazhar katakan, bila orang tu nak pakai, kita tak boleh lah nak kata dia ni teruk ke, dia ni sengaja pergi ambil benda yang haram ke apa kan. Sebab bila ada keluasan, kita tak setuju tak apa. Tapi kita tak boleh mengkritik orang lain. Dan dalam hal ini ya, bila kita sebut keluasan ini, mungkin saja ada Muslim lain yang bekerja ataupun yang hidup di luar negara di mana mereka sebagai minoriti susah nak cari produk kulit yang diperbuat selain daripada kulit khinzir. Ataupun macam dalam video Dr. Mazhar tadi, ada saja mereka yang baru memeluk Islam, yang masih hidup dengan keluarga asal mereka. Jadi nak tak nak ada saja produk yang diperbuat daripada khinzir. Dan macam tadi saya bagi contoh pinggan kan. So katakan kita pergi satu restoran, pinggan, okay, dia dah bawa pinggan dengan makanan ke atas tu. Kita pula, pinggan ni dibuat pada berapa? Betul nak angkat pinggan, kita tengok terbalik pula makanan kan. Jadi bila ada keluasan fiqh di situ, kita boleh saja memanfaatkannya meskipun bukan dalam keadaan darurat, meskipun bukan dalam suasana darurat. Okey. Jadi itu sebab saya pakai kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Dan bila dah beli itu saya pakai beberapa tahun sampai dah uzur. Bila tukar, saya carilah kulit yang lain, dan bila jumpa kulit lain, saya pakai yang kulit lain, bukan lagi kulit khinzir. Jadi itu sajalah satu pengalaman yang saya pakai kulit khinzir, tapi beberapa tahun jugalah. Sebab dah beli kan, pakai je lah sampai dah uzur, baru tukar. Tak adalah sengaja nak pergi tukar. Okey? Baik. Yang terakhir, bila kita sebut tentang kulit khinzir ni, ada saja yang akan bagi alasan jangan kita bantu ekonomi yang melibatkan khinzir kan. Okey. Niat yang bagus, tujuan yang bagus, tapi ketahuilah ya, kita kena luaskan pandangan kita ni. Jangan kita ni duduk bawah tempurung. Okey? Industri yang melibatkan khinzir ni sangat luas. Kalau anda tak pakai kulit khinzir, saya tak pakai kulit khinzir, kita ni hanya
a very small percentage daripada industri khinzir ni. Sebab nak tak nak memang ada industri khinzir, nak tak nak memang mereka ternak dan sembelih makan daging, dan daging itu mereka ambil, kulit itu memang diusahakan untuk itulah produk-produk yang diperbuat daripada kulit kan. Kulitnya, bulunya, tulangnya dan macam-macam lagi yang ada ya. So kalau anda tak terlibat dalam produk khinzir ni, bagus. Tapi janganlah kata, oh dengan itu ekonomi khinzir ini akan jatuh merudum. Okey? Janganlah sempit sangat pandangan anda itu ya. Baik, jadi ini yang saya nak ceritakan. Yang pentingnya, kita mesti meluaskan ilmu kita. Mesti meluaskan pandangan kita. Kalau kita tak setuju pun tak apa. Tapi at least kita tahu ada beza pandangan. Dan kita pun, bila macam Ustaz Zaidul bila ditanya, ada khilaf di situ. Cara beliau jawab, bukan sekadar macam tak tahu khilaf, tapi meremehkan pula orang yang memiliki pandangan yang lain. Padahal kalau kita baca tulisan Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, pandangan yang lain itu juga dimiliki, dipegang oleh para ulama. Daripada zaman dulu lagi. Bukan ulama Wahabi. Okey, tak ada kaitan dengan Wahabi pun isu ni ya. Okey, baiklah demikian ulasan, react dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.